saya perubahan dalam industri pelancongan adalah amat ketara sekali berbanding dengan pada mula-mula saya berkecimpung dalam industri ini. Saya mula bertugas dengan Tourism Malaysia pada tahun 1978. Semasa itu Tourism Malaysia adalah di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, ya. Dan kita adalah salah sebuah daripada jabatan yang diletakkan di bawah kementerian tersebut. Pada masa itu ketibaan pelancong adalah kurang daripada 1 juta, dan Tourism Malaysia pada masa itu dikenalkan sebagai TDC ataupun Tourist Development Corporation, bagaimana mengorak langkah dengan baik. Sehingga pada tahun 1986 di mana kita telah berjaya untuk menjadi tuan rumah pada persidangan PATA tahunan, di mana dengan itu industri kita dapat mengorak langkah yang lebih cepat, ya? Dan ramai orang kenalkan dengan Malaysia. Pada tahun 1987 kerajaan kemudiannya telah menubuhkan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dengan itu Tourism Malaysia diletakkan di bawah kementerian tersebut. Bila sampai ke masa ini, industri pelancongan Malaysia dah mula dikenali ramai di kawasan rantau sinilah, ya. Dan apabila kita mengadakan Tahun Melawat Malaysia yang pertama pada tahun 1990, daripada ketibaan seramai 4 juta orang tu, kita terdapat 7.2 juta orang pelancong datang ke Malaysia pada 1990. Dan dengan adanya Visit Malaysia ataupun Tahun Melawat Malaysia tersebut, Malaysia dah mula dikenali di serata dunia, ya, dengan temanya lagu Tunung Malaysia Itulah Malaysia. Sampai ke sekarang ada orang yang masih ingat, ya. Dan seterusnya kita telah mula mendapat pujian kerana dapat mengadakan beberapa pakej-pakej dan kempen yang tertentu yang berkisar mengenai dengan ekoturism, dan juga kita mula mengenengahkan kita punya niche produk, ya. Sehingga pada tahun 1998-1999 apabila Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi, ya, dan Tourism Malaysia kemudiannya telah mengadakan kempen Malaysia Truly Asia di luar negara, dan seterusnya cuti-cuti satu Malaysia di dalam negara, di mana kita kemudian telah melonjak ke satu tahap yang lebih tinggi. Daripada lebih kurang 10 juta orang pelancong datang pada masa itu, sehinggalah pada tahun lepas 2012 kita telah menerima pelancong seramai 25.03 juta orang pelancong asing dan 60.6 bilion ringgit dari segi pendapatan. Dan di sini kita nampak dunia dah memang kenal Malaysia. Kita bukan saja terkenal dalam mass tourism, niche produk, kita juga terkenal dalam sektor convention, ya, dengan adanya Malaysia Convention Bureau yang telah ditubuhkan pada tahun 2010. Okay. Daripada segi persediaan untuk menyambut Tahun Melawat Malaysia, mungkin ada perancangan yang telah dilakukan sebelum Tahun Melawat Malaysia 2014. Bagi menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2014, Tourism Malaysia telah mula mengadakan kempen promosi sejak bulan November tahun 2012 lagi, ya, di mana kita telah mengadakan soft launch di dekat World Travel Mart di London, dan seterusnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengadakan pelancaran besar-besaran di Bukit Jalil pada 19 hari bulan Januari 2013. Jadi dari segi promosi
Tourism Malaysia dah memang mengadakan banyak strategi dan juga mempromosikannya sejak daripada awal tahun ini, ya. Dan kita dah tengok ke semua pasaran, termasuk pasaran baru, iaitu di Central Asia ataupun seperti Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya. Dan kita mempertingkatkan lagi promosi kita di kawasan ASEAN, China, India dan Asia Barat. Okey, kalau kita tengok tahun melawat Malaysia yang 2014 ni adalah kali ke-3 ke-4. Yang last kali tahun 2007 kan. Ya. Mungkin ada pelaksanaan ataupun pendekatan yang terbaru yang diguna pakai untuk tahun 2014 ni jika dibandingkan dengan yang 2007 tu. Dari segi promosi, pada tahun yang akan datang kita banyak menggunakan social media, ya, kerana kita dunia mula mengenali mengenai kepentingan social media sejak tahun 2008-2009, dan kita sebagai salah satu daripada agensi yang promosikan negara, kita tidak mahu ketinggalan dari segi media menggunakan social media. Oleh itu Tourism Malaysia telah ada Facebook, dan juga bersama dengan bloggers, dan juga kita mengadakan banyak promosi kita secara online, ya. Dan kita telah ada website kita yang tersendiri yang telah mendapat beberapa hadiah dari segi kreatif dan juga dari segi prestasinya. Okey, daripada segi promosi Visit Malaysia juga, mungkin ada beberapa fokus ataupun segmentation tertentu yang menjadi fokus kepada tourism Malaysia yang diutamakan. Seperti mana tahun Malaysia yang kita adakan pada tahun 2007 dulu, tahun depan juga kita akan memperbanyakkan event-event ataupun acara yang tertentu, ya. Dan juga kita akan terus mengadakan acara-acara yang sejak kita adakan 2-3 tahun yang lalu yang masih dan kita rasa masih mampu memperbanyakkan lagi pelancong datang ke Malaysia. Misalnya macam acara-acara F1 race, ya, dan juga kempen membeli belah, di mana sekarang ni Malaysia, Kuala Lumpur telah dikenali sebagai bandaraya keempat dalam dunia selepas London, Tokyo dan New York, ya. Dengan bandaraya keempat, destinasi membeli belah terbaik dalam dunia, seperti mana yang telah diisytiharkan oleh CNN, dan juga satu lagi Globe Shopper Index yang berpangkalan di Eropah telah mentauliahkan Malaysia sebagai negara kedua pusat membelah terbaik dalam Asia Pasifik. Dan dengan itu Malaysia kita akan terus memperbanyakkan lagi kempen membeli belah, kerana kalau kita lihat pada tahun lalu, bila kita mendapat 25.03 juta pelancong, daripada 60.6 bilion ringgit tu, 31% adalah yang pendapatan daripada shopping dan sebagainya, yang perbelanjaan yang dibuat oleh pihak-pihak pelancong, ya. Dan ini lebih kurang 19 bilion ringgit. Dan kita boleh lihat di sini betapa pentingnya sektor tersebut. Dan Tourism Malaysia sendiri telah ada shopping secretariat sendiri, dan kita telah dapat menubuhkan Bukit Bintang KLCC Shopping Association, di mana para pengusaha gedung-gedung mewah membeli belah tu jadi ahli. Dan juga kita sedang dan akan terus mempromosikan juga di seluruh negara. Dan saya sendiri pada hari Rabu lepas telah pergi ke Kuantan untuk mengadakan pelancaran mega sale di East Coast Shopping Mall, ya. Dari sini kita nampak memang Malaysia telah mendapat nama di dalam arena aktiviti pelancongan dunia. Di samping tu, acara-acara lain seperti Sarawak Rainforest, ya,
dan juga kita pernah Malaysia International Shoe Festival, ya, dan mungkin acara-acara sukan yang lain. Ini saya rasa akan menarik minat lebih ramai pelancong datang ke Malaysia untuk tahun depan. Okey. Okey, ni last question. Apa ni, bagaimana dengan strategi Lautan Biru, Blue Ocean Strategy itu dalam konteks pelancongan? So, adakah ia telah berjaya mencapai sasaran ataupun akan dikembangkan lagi? Bagi Tourism Malaysia, kita telah dapat mengadakan strategi ini sejak beberapa tahun yang lalu, kerana kita memang kita telah menggunakan pakai strategi ini sejak sekian lama. Dari segi kreatif, kita telah banyak mengadakan acara-acara baru yang kreatif. Seperti salah satunya adalah Malaysia International Contemporary Art Tourism, di mana kita telah bukan saja memperkenalkan sektor seni contemporary art kepada dunia, tetapi juga kita dapat mempertingkatkan lagi pendapatan para artis dari segi pelukis. Rata-ratanya mereka adalah anak-anak muda dan orang-orang yang tinggal luar daripada bandar Kuala Lumpur, dan mereka telah mula melukis sekian lama, dan dengan adanya kita punya program ni, mereka telah dapat mempertingkatkan lagi pendapatan mereka, ya. Selain daripada itu, macam Malaysia International Shoe Festival tu, Malaysia ada lebih kurang 800 pembuat kasut, kilang pembuat kasut di Malaysia, yang mereka telah mempromosikan sekian lama. Dan dari segi pelancongan, kita nampak ia adalah berpotensi, kerana bukan saja ia boleh jadi satu acara dalam kempen membeli belah, tapi ia juga akan meningkatkan ekspor negara. Dan sejak kita adakan 3 tahun lalu, syarikat lelongan antarabangsa Henry Butcher telah mengadakan beberapa auction di Malaysia, dan ini telah meletakkan Malaysia di satu tahap yang tinggi di arena lukisan dunia, ya. Dan dengan ini saya boleh katakan sekarang ni galeri-galeri lukisan di seluruh negara telah mendapat satu pengiktirafan yang tinggi, yang mana dengan ini juga saya rasa yang kasut-kasut Malaysia yang tadi ekspor tu pada tahun lepas lebih kurang 1 bilion ringgit pendapatan lah dapat daripada sektor ini. Okay. Salah satu daripada sektor sports tourism yang kita telah mempromosikan sekian lama ialah scuba diving, iaitu sukan menyelam. Kita tahu di Malaysia kita dapat lebih daripada 40 tempat-tempat yang sesuai untuk pelancong asing yang berminat untuk menyelam boleh datang ke Malaysia. Rata-ratanya seperti pulau-pulau Sipadan, Tioman, Perhentian Redang, Langkawi pun, ya. Jadi ramai pelancong-pelancong asing yang datang untuk menyelam di Malaysia. Pejabat-pejabat tourism Malaysia di luar negara, lebih kurang kita ada 43 buah pejabat ni. Mereka setiap pejabat-pejabat ini memang mengadakan mempromosikan tempat-tempat yang sesuai untuk pelancong datang untuk menyelam. Dan juga kita sendiri bagi mempertingkatkan khidmat kita, banyak pegawai kita yang kita telah hantar untuk berkursus untuk menyelam ni, ya. Dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang baik, kerana bila mereka ditugaskan di luar negara, mereka boleh memberi penerangan yang lebih tepat, ya. Jadi pada minggu yang lalu Malaysia International Dive Expo telah diadakan di Putra Water Center. Saya nak mengatakan di sini, ini adalah salah satu daripada acara homegrown di mana Tourism Malaysia telah memberi mereka sumbangan yang agak kecil pada satu masa dulu bagi memberi semangat untuk penganjur ini mengadakan expo ini, dan ini adalah tahun yang ke-8 dah mereka mengadakannya. Dan pada tahun ini lebih kurang 105 exhibitors telah
mempamerkan barangan mereka, dan juga daripada luar-luar negara ada kebanyakan resort-resort yang ada mempromosikan sports tourism daripada Australia, New Zealand, Cocos Island, Christmas Island, ya, hinggalah kepada negara-negara di Afrika. Mereka telah datang untuk mempromosikan. Maknanya Expo ini telah mendapat tempat di mata dunia, ya, dan lebih kurang 37 buah negara telah mengambil bahagian dalam Expo ini. Dan bagi saya ini adalah salah satu daripada plus point yang telah kita dapat, dan kita juga memang boleh mempromosikan kerana ialah di Malaysia ni kita tidak ada extreme weather, walau ataupun cuaca yang ekstrim lah. Bermakna siapa-siapa yang datang ke Malaysia, mereka boleh menyelam bila-bila masa pun, ya. Kita tak ada satu musim yang terlalu panas ataupun terlalu sejuk, ya, dan mereka boleh datang untuk menyelam bila-bila masa. Dan sekarang ni kita ada lebih kurang 200 lebih lah, ya, dive operator, dive shop yang beroperasi di tempat-tempat di pesisir pantai juga pulau-pulau. Dan sekarang ni kita ada sebuah persatuan, Malaysia Scuba Diving Association, yang memang telah mantap, ya. Mereka telah dapat mengadakan promosi dan kita membawa mereka keluar untuk mempromosikan produk-produk ataupun tempat-tempat tarikan pelancong untuk scuba diving ini di serata dunia. Pada tahun lepas dan tahun ini kita telah bawa mereka pergi ke tempat-tempat seperti di Florida, Miami, di Las Vegas, dan juga di Shanghai, Australia dan sebagainya, untuk mempromosikan sukan ini ataupun tempat-tempat tarikan pelancong kita yang sesuai untuk scuba diving. Dan bila kita pergi ini, kita membawa bersama kita dive operator yang mana sesuai, dan juga travel agent, ya, agensi pelancongan, dan juga pihak hotel yang ada memasarkan segmen sukan menyelam ini, ya. Dan kita akan terus mempertingkatkan lagi promosi ini supaya lebih ramai lagi para peminat scuba diving akan datang ke Malaysia. Acara dalam segmen sports tourism yang kita mempromosikan ialah acara bike ride ataupun berbasikal secara santai, ya. Ini bukan yang untuk pertandingan, ya. Kita adakan promosi ini sejak pada tahun 2011 Disember, di mana Tourism Malaysia telah mempromosikan bike ride di sekitar Putrajaya, dan sejak itu ia telah mendapat pengiktirafan dan sambutan dari seluruh rakyat Malaysia akan acara ini. Dengan itu kita telah mengadakan banyak acara bike ride, ya, di tempat-tempat seperti di Sabah, Sarawak, Perak, Pulau Pinang, Kelantan, ya, di mana bukan saja di Bandaraya tetapi di pekan-pekan yang kecil juga telah diadakan acara bike ride. Sekarang ini package bike ride ini kita telah mula mempromosikan di luar negara, dan ramai pelancong-pelancong daripada Singapura yang minat akan sukan ini telah datang ke Malaysia untuk sama-sama naik basikal lah, ya. Ada yang kumpulan-kumpulan yang mereka telah naik kereta api daripada Singapura pergi ke Wakaff Baru. Dari sana mereka telah berbasikal turun hingga ke Singapura. Jadi dalam jangka masa 48 jam. Ini telah kita adakan pada tahun lepas. Dan mereka yang telah membagikan bukannya jalan-jalan orang, mereka adalah CEO, wakil-wakil korporat dari negara itu, ya. Dan sekarang ni kita punya promosi di Indonesia telah mendapat tempat yang baik, di mana Garuda sendiri, sebab syarikat penerbangan mereka telah mengisytiharkan bahawa sesiapa yang membawa basikal untuk datang ke bike ride, basikal itu adalah tidak akan dikenakan
charge atau excess baggage, ya. Dan ini telah menyemarakkan lagi semangat bagi mereka datang ke Malaysia untuk berbasikal. Ini adalah seperti mana yang negara-negara lain mereka mempromosikan sukan bermotor. Dan di Malaysia juga kita telah adakan sukan bermotor sejak daripada April tahun lepas, di mana Tourism Malaysia telah dapat mengadakan projek bersama dengan One American Chopper, di mana Yang Amat Perdana Menteri telah melancarkan 5 mountain bike ride package ini. Dengan itu telah mendapat tempat. Sekarang ni kita dapat banyak pelancong-pelancong asing yang berminat sukan bermotor besar, motor berkuasa besar datang ke Malaysia untuk menaiki motor mereka. Inilah kerana kita mempunyai lebuh raya yang memang baik, ya. Sesiapa yang menaiki motosikal mereka senang-senang boleh naik motor daripada Johor Bahru hingga ke Kangah ataupun terus pergi ke Kelantan, ya. Kalau kita lihat ni dengan ada infrastruktur ini, lebih ramai lagi saya rasa peminat motor berkuasa besar ni akan datang ke Malaysia. Dan dengan kita punya promosi dengan Discovery Channel dulu tu, One Malaysian Chopper ni telah mendapat tempat di dalam siri di American Chopper, dan siri ini sedang ditayangkan di seluruh dunia, ya. Mereka telah mengadakan dalam 2 segmen. Ini gambar ni my klasik. Jadi memang yang American Chopper punya Daya Bumi building ni Kerawang, ikut minat. Ini motif Islam. Okey. Yang ni memang kita punya ni bendera. Kalau you tengok ni One Malaysia yang tourismnya, sebelah sama One Malaysia yang federal punya, yang tu ya. Cooling system di sini ni, this is the Twin Tower. Itulah. Twin Tower cooling system. Jadi air yang ni masuk, dia menunjukkan enjin sampai ke sini lah. Jadi gambar belah ni satu, belah sana. Ini kita mempromosikan ekotourism gambar dia. Dan guest tank ni special lah. Ini ialah kita punya flag. In fact bila kita nak buat ini, kita tanya Perdana Menteri tinggi macam mana, berapa badan besar dia, so that dia boleh memang custom made untuk custom made ni. So mana dia duduk sedap lah. Itu kan sebab 6 years to get to know him. And bila dia agree tu, we were working about one year, dan dia mengambil masa 2 bulan buat motor ni. Dan saya sendiri design ini motor ni dalam 1 jam. Oh, ini Datuk buat Ya. Ada idea lah tu. Ya. So but the best thing is that I don't have motorcycle license. Tak, macam mana Datuk dapat idea ni? Interesting story. Jadi untuk buat motor ni. One day I was somewhere di luar negeri. Saya tengok TV. Saya tengok American Chopper ni, so saya kata cantik kalau kita boleh buat ni dekat Malaysia. This is the blue ocean lah. Jadi bila itu saya minta yang pejabat di New York untuk pergi cari dia ni lah. Dia dekat Orange County. Jadi bila dia pergi cari, dia pun minat. Dan sekarang ni Malaysia was the first and the only country sekarang ni yang dia buat. Tempat lain belum ada lagi. Jadi kita buat ni dengan kerjasama Discovery Channel. Kita ada banyak buat pengiklanan dengan dia orang. And bila dia orang dah siap ni, dia orang datang, ni Paul Tutor. Dia datang ke Langkawi, dia pergi tour Langkawi dan datang ke sini dan dia buat show tu kan. Kalau you tengok dalam iPad One Malaysia Chopper, memang ada gambar, ada banyak dalam tu.